Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di ruangan Facebook Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab kita, iaitu kitab 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib yang disusun oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dan pada malam ini kita sudah masuk kepada perbincangan kisah kita yang ke-26. Kisah ini berada di muka surat 129. Tajuk bagi topik kita pada malam ini ialah roh mereka dalam tembolok burung hijau. Roh siapakah yang terdapat di dalam tembolok burung hijau? Maka baik, kita akan baca hadis ini terlebih dahulu untuk mengetahui roh yang sangat Masya Allah ini. Baik. Hadis ini adalah hadis dari Masruq yang mana dia pernah pada satu hari berkata dan bertanya kepada Abdullah tentang ayat ini. Beliau berkata begini, Sa'alana Abdullahi an hazihil ayah. Jadi Masruq kata, kami pernah bertanya kepada Abdullah tentang ayat ini. Ayat apakah itu? Iaitu surah Surah Ali Imran ayat yang ke-169. Ayatnya berbunyi begini, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Baik, maksud pada ayat ini, dan janganlah kalian mengira bahawa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu memang mati. Akan tetapi sebenarnya mereka itu hidup di sisi Rabb mereka dan diberi rezeki yang melimpah ruah. Baik, jadi di sini kita berbalik kepada hadis kita dalam bahasa Arab. Faqala ama inna qad sa'alana an dhalik. Faqala arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadil mu'allaqatun bil arshi tasrahu minal jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilkal qanadil fattala'a ilaihim rabbuhum ittila'ah faqala hal tashtahuna syai'a. Jadi di sini Nabi SAW juga pernah ditanya tentang soalan itu. Kerana Abdullah radhiyallahu an dia kata apa? Kami pernah tanya hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada kami, Nabi jelaskan kepada kami tentang roh ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 169 itu tadi. Okey, jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberitahu kepada kita berdasarkan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana keadaan roh tersebut, iaitu orang yang dia meninggal dunia di jalan Allah. Senang kata dalam bahasa kita, orang yang mati syahid. Jadi apakah yang berlaku kepada roh mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya di situ. Nabi kata apa? Kami dulu pernah, ini Abdullah, kami dulu pernah bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda menjawab, roh mereka berada dalam tembolok burung hijau yang mempunyai banyak pelita yang bergantungan di arasy. Jadi tadi kan Allah kata mereka itu sebenarnya hidup. Maka hidupnya bagaimana? Nabi kata roh orang yang mati syahid ini berada di dalam tembolok burung yang berwarna hijau. Tembolok tu ialah burung ni dia ada tembolok
merupakan tempat di mana mereka menyimpan makanan. Jadi ini berlaku di dalam syurga ya. Tembuluk burung hijau ini menyimpan roh-roh orang yang mati syahid. Dan burung-burung tersebut berada di arash yang mana dihiasi dengan pelita-pelita. Maknanya sangat indah. Ya, situasi itu ada banyak lampu-lampu yang dihiasi sehingga ianya menyebabkan suasana yang cukup meriah, cukup indah pada dalam syurga itu. Dan di sini Nabi SAW pun meneruskan penjelasan baginda tentang roh orang yang mati syahid ini. Nabi kata, dia dapat keluar masuk syurga sesuka hati. Kemudian beristirahat lagi di pelita-pelita itu. Kemudian Rabb mereka memandang mereka seraya berkata, apakah kalian menginginkan sesuatu? Jadi, roh orang yang mati syahid, bukan sahaja mereka ini berada di dalam tembuluk burung yang berwarna hijau itu, tetapi mereka ini boleh keluar sesuka hati. Okay, di syurga maknanya mereka ni boleh berjalan di dalam syurga tu dalam keadaan yang uh, mereka nak pergi mana pergilah macam tu kan, macam pergi sana pergi sini, keluar ke sana keluar ke sini, kemudian boleh kembali semula ke tempat pelita-pelita itu tadi, okay, menginap kembali di tembuluk burung yang berwarna hijau itu. Sehinggalah ada pada satu keadaan bila Allah Subhanahu Wa Taala melihat mereka, Nabi SAW pun berkata, Allah Subhanahu Wa Taala pun bertanya kepada roh-roh ini, adakah kalian inginkan sesuatu? Kan dah pergi sana, pergi sini, dalam syurga tersebut, dalam keadaan yang sangat menggembirakan, membahagiakan itu. Allah pun melihat mereka. Lalu Allah pun tanya, nakkan sesuatu lagi ke? Bila melihat mereka. Jadi, Nabi SAW pun meneruskan penjelasan baginda di sini. Nabi pun beritahu kepada kita, apakah jawapan yang diberikan oleh roh-roh ini? Mereka kata, ayya syai'in tashtahi, ayya syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannah haitsu syi'na fa fa'ala dhalika bihim thalatha marrat falamma ra'aw annahum lan yutraku min an yus'alu qalu ya rabbi nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra falamma ra'a anna laysa lahum hajatun turiku. Maaf ya, silau tak nampak sangat kataan ni. Anna laysa lahum hajatun turiku. An laysa lahum hajatun turiku. Okay, apa maknanya di sini? Nabi SAW pun kata, bila Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada roh-roh itu, adakah kalian inginkan sesuatu? Kan roh itu mereka ni Allah tempatkan dalam tembuluk burung berwarna hijau yang dihiasi dengan pelita-pelita yang sangat indah. Lalu roh ini boleh pergi ke mana-mana sahaja dalam syurga, ulang-alik tempat-tempat yang mereka inginkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun memandang mereka. Nabi kata Allah tanya kepada mereka, adakah kalian inginkan sesuatu? Jadi, apakah yang dijawab oleh roh-roh ini? Mereka kata, ayyu syai'in nashtahi. Apa lagi yang kami inginkan? Kami nak apa lagi? Maknanya, uh, Allah Subhanahu Wa Taala, ini jawapan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan kami dengan nikmat berada di sini yang dihiasi dengan pelita-pelita yang indah ini, lalu dapat nak cakap merayap tadi, lalu dapat keluar ke mana-mana sahaja dalam syurga ini dalam keadaan yang kami suka, kami inginkan. Apa lagi yang kami inginkan? Disebutkan apa lagi? Bila Allah, kalian nak apa lagi? Apa lagi yang patut kami inginkan? Ini dah cukup. Masya Allah dah. Begitu kan soalan jawapannya. Ini dah cukup. Alhamdulillah. Masya Allah dah. Allah berikan kami yang keadaan yang sedemikian. Jadi Nabi SAW beritahu kepada kita bahawa mereka kata, dah kami, apa lagi yang kami inginkan kalau kami sudah dapat keluar masuk ke syurga sesuka hati kami. Lalu Allah terus mengulangi pertanyaan itu hingga 3 kali. Bermakna Allah Subhanahu Wa Taala tak biarkan saja dengan soalan yang pertama, lalu mereka pun jawab dengan jawapan yang sedemikian. Allah tanya lagi sehingga 3 kali dengan soalan yang sama kepada roh-roh orang yang mati syahid ini. Lalu Nabi SAW pun kata, tatkala mereka merasakan selalu didesak untuk meminta, mereka berkata, wahai Tuhan kami,
ingin, wahai Tuhan, kami ingin agar roh kami dikembalikan lagi ke jasad hingga kami terbunuh di jalan-Mu sekali lagi. Jadi permintaan ini pula yang mereka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tanya tadi kan, sebanyak 3 kali tadi kan, lalu mereka pun kata, kalaulah ada sesuatu yang kami inginkan, ialah kami nak roh kami ini dikembalikan ke jasad, kemudian kami dihidupkan, lalu kami dapat mati lagi, maknanya kami dapat lagi berperang di jalan Allah, melakukan hal-hal yang menyebabkan kami mati syahid, dan ia berlaku sekali lagi ke atas diri kami. Ini keinginan. Maknanya keinginannya ialah mati syahid lagi. Itu keinginan mereka. Namun di sini kita dapati bahawa Nabi SAW pun menjelaskan, Nabi kata apa? Tatkala Allah melihat mereka tidak mempunyai sebarang hajat. Maknanya hajat yang sama. Perkara yang sama. Untuk apa Allah ulangi perkara yang sama sedangkan mereka akan mendapat hal yang sama juga. Jadi Allah melihat itu bukanlah hajat yang perlu ditunaikan. Dan tak ada apa lagi yang mereka inginkan. Perkara yang sama tak perlu diulang kembali. Begitu keadaannya. Maka Allah pun membiarkan mereka. Maknanya bukan Allah ignore, bukan gitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan mereka dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan itu tadi. Tidaklah Allah itu ulangi lagi. Mereka dikembalikan ke jasad. Lalu mereka mati syahid sekali lagi dan kembali ke tempat yang memang mereka sudah ditempatkan itu. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan roh yang berada di dalam tembuluk burung berwarna hijau. Maknanya yang dimaksudkan ini roh siapa? Roh orang yang mati syahid. Baik, maka pengajaran yang boleh kita peroleh daripada perbincangan pada malam ini, ringkas saja ya perbincangannya. Pertama, kita lihat di situ, kita dapati ada kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para syuhada, iaitu mereka yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajaran ini di muka surat 131 dijelaskan kepada kita bahawa kelebihan para syuhada dan penjelasan bahawa mereka hidup di sisi Tuhan, mereka di sisi Tuhan, mereka dalam keadaan yang beroleh rezeki. Allah berikan kepada mereka dengan rezeki yang sangat banyak, iaitu rezeki dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kehidupan mereka ialah roh-roh mereka berada di dalam rongga burung hijau yang bebas berkeliaran di taman-taman syurga, makanan daripada buah-buahannya, mereka makan makanan daripada buah-buahan syurga, meminum minuman dari sungai-sungai syurga, kemudian kembali ke sarang-sarang yang bergantung pada bumbung-bumbung arash Ar-Rahman. Masya Allah ya. Inilah keadaan orang yang mati syahid. Roh mereka berada di dalam tembuluk burung berwarna hijau, lalu lalu dihiasi dengan pelita-pelita yang sangat indah sehingga mereka dapat berterbangan ke mana saja yang mereka inginkan dalam syurga, makan buah-buahan syurga dan minum minuman di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada pengajaran yang kedua, kita dapati bahawa syurga itu telah wujud. Syurga pada hari ini, sekarang ini memang sudah ada. Allah Subhanahu Wa Taala sudah ciptakan. Memang sudah wujud di sana. Yang mana Allah berikan keizinan kepada roh orang yang mati syahid itu berada di dalam syurga. Memang sudah berada dalam syurga itu. Dan kita dapat di sini dalil berkenaan ini ialah pegangan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini diterangkan kepada kita dalam kitab, ini adalah pegangan kita sebagai penganut agama Islam yang berpegang kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalil berkenaan urusan ghaibiyat ini ialah kemasukan kenyataan bahawa para syuhada sudah di dalam syurga dan terbangnya mereka di ruang angkasa syurga tersebut. Okey, baik, kita lihat pada pengajaran kita yang ketiga di situ, para syuhada diberikan nikmat di alam barzakh. Okey, bermakna di sini, bila roh mereka sudah berada di dalam syurga, jasad mereka yang ada di alam barzakh, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada jasad-jasad itu dengan nikmat yang tidak disangka-sangka. Yang mana dia kata ini menunjukkan bahawa orang mukmin beroleh nikmat di sana dengan bentuk yang tersendiri. Bagaimana nikmatnya wallahu a'lam.
kita pun tidak mengetahui. Kan hanya mereka yang mati syahid sahaja yang sudah mengetahui nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu. Sebahagiannya mengatasi sebahagian yang lain. Kita tak kata nikmatnya sama. Ramai orang yang mati syahid, tetapi nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah berbeza-beza. Bergantung juga kepada amal soleh mereka, keadaan diri mereka semasa hidup, kan? Cukuplah kita mengetahui bahawa kubur orang mukmin ialah salah satu daripada taman-taman syurga. Jadi kubur orang mukmin yang mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sepanjang hayat mereka melakukan amal soleh, uh, kubur mereka itu alam barzah, senang katanya. Alam barzah merupakan antara taman syurga bagi mereka yang Allah tunjukkan kepada mereka. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana menyebutkan kepada kita, hadis itu riwayatnya daripada Bara' ibn Azib. Dia jelaskan kepada kita bahawa Nabi beritahu orang yang meninggal dunia, yang dia meninggal dunia dalam keadaan baik, walaupun dia tidak mati syahid, tapi dia meninggal dunia dalam keadaan seorang yang beriman kepada Allah, banyak amal solehnya, akan dibentangkan di hadapannya, di dalam kubur itu, dibentangkan di hadapannya sesuatu keadaan yang sangat menghijau, yang terbentang luas, yang seluas mata memandang, sangat indah. Dan dibentangkan kepadanya dengan nikmat-nikmat syurga setiap hari. Sehingga dia minta kepada Allah agar cepatlah berlakunya hari kiamat, agar dia dapat disegerakan masuk ke dalam syurga itu. Ini yang dipanggil sebagai antara taman syurga untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kita ni sebenarnya kan dalam hidup, kita jangan fikir tentang keadaan kita dalam syurga tu bagaimana. Tetapi kita fikirkan terlebih dahulu bagaimana keadaan kita di alam barzakh. Jika baiklah keadaan kita di alam barzakh, insya-Allah baik juga keadaan kita di hari kiamat kelak, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam syurganya. Begitu keadaannya. Jadi aim kita memang syurga Allah. Namun sekarang ialah apakah yang patut kita lakukan bagi meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu? Apakah amalan yang seharusnya kita buat dan bagaimana kita membentuk kepribadian kita sebagai seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah sehingga alam barzakh itu menjadi taman syurga bagi diri kita ketika kita mati kelak. Itu ialah menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang yang beriman. Orang lain tidak boleh membantu kita untuk decorate, saya guna ayat itu, untuk menghiasi alam barzakh kita bagaimana. Kita sendiri yang bertanggungjawab. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, bagaimana saya nak alam barzakh saya. Jika kita ingin alam barzakh kita seindah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka menjadi tanggungjawab kita untuk menjadi seorang mukmin yang soleh, salihah, menjadi seorang mukmin yang sentiasa beramal soleh, sentiasa berada di atas jalan ketaatan dan menjauhi perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. So, bagaimana usaha kita ke arah itu? Jadi masing-masing kita tahu bagaimana amal soleh kita, bagaimana usaha kita. Maka daripada hari ini berusahalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan alam barzakh kita sebagai antara taman syurga yang sangat indah. Sehingga kita menjadi hamba-Nya yang tidak sabar menunggu hari kiamat dan dimasukkan ke dalam syurganya itu. Baik, seterusnya. Pengajaran kita yang terakhir. Allah memuliakan para syuhada. Jadi jelas kepada kita di dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan tentang betapa mulianya orang yang mati dalam keadaan yang syahid. Mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya pada konteks zaman Nabi SAW, mereka yang benar-benar berjuang untuk menegakkan agama Allah, mereka yang benar-benar berjuang untuk menjadi hamba Allah yang saleh, yang salihah. Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan hamba-hambanya ini yang berjuang demi mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun yang kita buat dalam hidup kita ini, kita, kalau kita nak kata nak mati sebagai syuhada tu mungkin jauh lah, ya. Walaupun saya tidak menafikan ada beberapa keadaan yang boleh menjadikan kita orang yang mati dalam keadaan yang syahid, namun dia tak boleh samalah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini ia berbeza. Kerana yang disebutkan dalam konteks ayat ini ialah mati ketika dalam keadaan berperang. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan
tentang keadaan mereka itu yang seharusnya menjadi motivasi bagi diri kita. Yang penting di sini kita faham orang yang dia mati dalam keadaan yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memuliakannya. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada orang yang mati, terutamanya mati dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita idamkan sekarang dalam kehidupan kita hari ini ialah kita ingin bertemu Allah, kita ingin mengakhiri hayat kita ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya, iaitu husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita semua dengan keadaan-keadaan yang baik hinggalah di penghujung hayat kita. Okey jemaah, itu sahaja pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan motivasi diri yang tinggi untuk terus-terusan menjadi seorang yang soleh dan soleha dan mengejar redanya. Saya tutup pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.